لآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab Risalah At-Tauhid ke surat 37. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bil fadlan amin. Katanya dan makna tasalsul. Tasalsul. Tasalsala ya tasalsalu tasalsulan. Dan makna tasalsul itu pada lughah berantai-rantai. Maksudnya pada istilah iaitu berhubung atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas satu lepas satu. Bahasa lama. Hingga tiada berkesudahan. Misalnya seperti dikatakan Hasan menjadikan Husain, Husain menjadikan Muhsin, Muhsin menjadikan Khalid, Khalid menjadikan Jamil, Jamil menjadikan Fulan dan Fulan menjadikan Fulan, dan seterusnya tiada berkesudahan. Maka adanya sesuatu yang kena jadi dengan tiada berkesudahan, yang menjadikan itu satu perkara yang tiada diterima oleh akal, maka ianya adalah mustahil. Apa tujuan berbicara tentang tasalsul ini? Yang mana pada minggu yang lalu kita berbicara suatu kejadian yang terjadi secara daur. Sudah sebut sebelumnya daur. Adapun makna daur, pergantian itu daur. Yang mana sebelum ini kita berbicara tentang kejadian yang sistem dia bulatan. Sistem kejadian dia bulatan. Kemudian kita baca pula tasalsul, sistem kejadian berantai-rantai. Kedua-dua teori dia kata. Kedua-dua teori kejadian yang berbentuk bulatan dan berbentuk rantaian, dua-dua ini mustahil. Maka bila dua-dua mustahil, tinggal satu lagi bentuk kejadian, iaitu kejadian itu mestilah berakhir dengan satu kewujudan. Tak ada lagi sebelumnya. Bermaksud alam dijadikan, manusia dijadikan daripada mak ayah dia, mak ayah dijadikan daripada atu dijadikan daripada orang yang lain sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dijadikan daripada tanah. Kemudian siapakah yang dijadikan Nabi Adam? Allah Subhanahu wa taala dijadikan. Habis berhenti situ. Jadi sebelum Allah tak ada sebelum Allah. Sebab dialah kewujudan yang asal, yang hakiki. Siapa yang menjadikan Allah? Tak ada, dia hidup sedia kala. Itu akidah yang betul. Itu yang akidah yang betul. Kalau akidah yang betul, mesti ada punca kejadian, yang mana punca kejadian itu dialah yang asal dia. Tak ada lagi sebelum dia. Tiada lagi sebelum dia sesuatu. Kenapa? Sebab dia wujud sedia kala. Itu akidah yang betul.
Kalau bukan begitu dia punya kaedah dia, kalau bukan begitu cara pemikiran orang kepada ketauhidan Allah Ta'ala itu, sebab orang ini dia boleh sampai kepada tauhid dengan cara berfikir macam tu. Orang itu akan mentauhidkan Allah bila dia berfikir bahawa kejadian alam ini mesti ada asal kejadian yang tidak ada awalnya. Dialah yang awal. Dialah yang jadi segala-galanya. Tak ada lagi yang menjadikan dia. Dia jadi sendiri. Dia sedia ada. Dan dia tidak didahului dengan tiada. Itu akidah yang betul. Selain pada itu, maka kaedah dia dua tadi. Katalah Allah itu kata, tak, sebelum Allah ada lagi. Mana ada lagi yang menjadikan Allah. Tapi yang menjadikan Allah itu siapa yang jadikan? Ada. Tuhan pula yang menjadikan dia. Jadi Tuhan A yang menjadikan dia, Tuhan B. Siapa yang jadikan Tuhan B? Tuhan C. Tuhan C siapa yang jadikan? Tuhan C, Tuhan A yang jadikan. A, Tuhan B yang jadikan. Tuhan B, Tuhan C yang jadikan. Tuhan C, Tuhan A yang jadikan. Jadi berpusing. Yang kita kata tu, kata daripada mana? Daripada burudu. Burudu daripada tolong kata. Tolong kata daripada mana? Kata. Kata daripada burudu. Siapa yang dulu ni? Tak ada dia macam tu, pusing ya. Jadi kepahaman itu ditolak. Mustahil kewujudan macam tu. Itu namanya daur. Jadi alam ini dijadikan oleh Tuhan. Tuhan ni siapa yang jadikan pula? Ada Tuhan sebelum dia. Tuhan sebelum ni ada Tuhan C pula yang menjadikan. Tuhan C, Tuhan A yang jadikan. A menjadikan B, B menjadikan C, C ni yang A jadikan. A, B yang jadikan. B, C yang jadikan. Yang C, A yang jadikan. Siapa dulu? Tak ada dia mau berpusing. Macam tu. Itu nama ada daurah. Berpikiran sebegitu, pikiran yang mustahil. Tasalsul pula. Tasalsul adalah kepahaman bahawa setiap kewujudan mesti ada yang menjadikan. Macam daur tadilah, setiap dia mesti ada jadikan. Tapi dia teori berpusing. Adapun tasalsul, alam ini akhirnya dijadikan oleh Tuhan. Tuhan siapa yang jadikan? Tuhan A, Tuhan B yang jadikan. Tuhan B, Tuhan C jadikan. C, D, E, F, G sampai Z. Tuhan Z ada pula sebelum tu jadikan. Tuhan, jadi sampai bila dia tak putih. Sebenarnya tak ada ujung dia. Tapi adalah yang jadikan dia. Itu daripada teori tasalsul, berantai-rantai, ujungnya tak ada. Itu pemikiran yang mustahil, dia kata. Mustahil kejadian ini begitu keadaan dia. Tidak ada penghujung dia. Alam ini dijadikan oleh Tuhan, Tuhan dijadikan oleh Tuhan sebelum dia, Tuhan sebelum dijadikan Tuhan sebelum dia, sampai mana? Dia tak berhenti. Tak ada berhenti dia tu. Akhir. Itu daripada tasalsul. Kejadian tasalsul. Itu adalah mustahil. Pemikiran berpusing itu tidak boleh diterima oleh akal. Pemikiran yang mengatakan rangkai kejadian ini yang boleh tasalsul itu juga mustahil. Maka jadilah kejadian alam ini berasal daripada zat yang asal, yang tidak ada mula, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Allah itu berhenti. Sehingga Nabi SAW dia menyebut bahawa pemikiran daur ini atau pemikiran tasalsul ini, Nabi kata adalah pemikiran syaitan.
pemikiran syaitan. Jadi kalau pemikiran syaitan bermaksud, maka kekallah pemikiran yang betul itu adalah pemikiran bahawa alam ini bermula daripada Allah. Dah habis. Allah pula kita kata qidam. Allah Ta'ala itu qidam. Qidam ni sedia kalau. Jadi tidak boleh soalan siapa yang jadikan Tuhan pula. Tak ada. Sebab itu Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata sentiasalah manusia itu berfikir. Kita ni ada otak kan. Otak ni kena berfikir je dia. Jadi Nabi memberikan satu panduan pemikiran. Sentiasalah manusia itu berfikir. Nabi kata, apa pemikiran dia? Dia berfikir. Dia datang daripada mana? Oh, dia datang daripada ayah dia. Ayah datang daripada mana? Maka jadi orang kalau fikir keturunan ni, habis dia cari oh, tengok orang asal daripada mana? Daripada Riau sana. Dia cari. Ingat orang nyompul dia, orang asal kat sebarang sana. Panjang yang marin. Dia berfikir. Jadi setiap manusia itu berfikir, dijadikan sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi kata, kepada Adam dijadikan daripada tanah. Kepada siapa yang menjadikan Nabi Adam? Allah. Kemudian siapa yang menjadikan Allah? Datang dia, siapa jadikan Allah? Maka Nabi kita berlindung daripada syaitan. Maksud sampai situ syaitan mula memasukkan keraguan kepada kita. Maka minta lindung daripada syaitan. Sebab itu kalau orang itu tetap juga berfikir, kita patahkan hujah dia. Tetap juga akal dia nak fikir juga siapa jenis Tuhan. Nabi kata sampai situ berhenti. Sebab itu pemikiran syaitan. Tapi kalau ada orang terfikir juga lagi, maka ulama ahli sunnah wal jamaah dah patahkan siap-siap hujah dia. Oh, kau nak fikir mana? Mari. Nabi kata jangan, habis itu sudah lah. Jangan fikir siapa pula yang jadikan Tuhan tu. Nabi kita berfikir akan bawa kan. Tapi kalau orang nak fikir juga, ulama menghadapi. Nak fikir juga, ramai sini. Lu untuk depan dah. Dongau betul-betul. Yang lalap pula. Contoh. Kau nak fikir macam mana Tuhan? Kau nak fikir dawan. Tuhan A dijadikan Tuhan B, Tuhan B. Pemikiran yang mustahil wujud. Habis nak fikir macam mana? Nak fikir jadi setasul tadi. Tuhan A dengan Tuhan B, Tuhan B C. Kalau ada penghujung dia, katalah dia kata, oh, Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B, Tuhan B dengan C sampai F dia kata. Sampai F dah berhenti. Tak ada lagi dah. Kata F dia. Bermaksud F ni yang Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Katalah saya tak ada pemikiran jenis pusing tak, jenis tasasul pun tidak, saya berhenti yang Tuhan yang kelima dia kata. Tuhan ini Tuhan B yang jadikan, Tuhan B Tuhan C jadikan, Tuhan C Tuhan D yang jadikan, Tuhan D Tuhan F yang jadikan. Tapi F ada dah, F ni yang terakhir. Kalau dia berfikir F yang terakhir, maka F itulah yang Tuhan. Yang tadi bukan Tuhan. Tetap bermaksud tetap ada yang asal dia, yang tak ada awal dia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, huwal awwalu. Dia yang pertama, tapi pertamanya Tuhan itu tidak ada permulaan yang kita sebut qidam. Allah Ta'ala itu disebut dengan qidam. Sedia kalau Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan tiada. Sedia kalau ada. Bukan macam kita ni baru ada. Maka itulah pemikiran tarsasul ini adalah pemikiran yang berantai-rantai kejadian semua ini yang mana tidak ada yang awal dia. Semua yang bagi contoh macam itulah. Husain Hasan menjadikan Husain dijadikan bukan menjadikan. Kalau Hasan menjadikan, siapa pula yang menjadikan Hasan kan? Hasan dijadikan oleh Husain, Husain dijadikan oleh Muhsin, Muhsin dijadikan oleh Khalid, Khalid dijadikan oleh Jamil, Jamil dijadikan oleh Fulan. Tak ada penghujungnya, nama dia tasalsul.
maka kaedah itu tidak boleh diterima oleh akal, mustahil. Maka daripada keterangan ini nyatalah bila kaedah pusingan itu mustahil, bila kaedah rantaian-rantaian itu mustahil, maka daripada keterangan ini maka nyatalah tiap-tiap daur, tiap-tiap kewujudan yang kaedah berpusing ataupun tasalsul, kaedah berantai-rantai yang tak ada hujung dia, tiada mungkin, tiada akasnya, tiada akasnya. Dan nyatalah kedua-duanya itu mustahil. Maka jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, jadi bermaksud kaedah daur, kaedah tasalsul ini adalah kaedah untuk menafikan qidamnya Tuhan, menafikan qidamnya Tuhan. Sebab bila Tuhan itu dijadikan oleh seseorang, bermaksud Tuhan itu ada permulaan kejadian, kan? Tuhan A dijadikan oleh Tuhan B, bermaksud sebelum Tuhan A dijadikan, dia belum ada. Dia dijadikan, baru ada. Tuhan B pula, dia dijadikan oleh Tuhan C. Sebelum Tuhan C dijadikan, dia tak ada. Jadi menafikan qidam. Menafikan qidam. Maka jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, nescaya membawa kepada daur. Daur ini menafikan qidam. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan qidam, maka nescaya membawa kepada kaedah daur dan tasalsul yang mustahil itu. Tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga, yakni lazim daripada ada Tuhan. Tiada ada Tuhan, tatkala itu adanya makhluk turun mustahil pula, padahal kita semua ada. Jadi maksud mustahillah kewujudan Tuhan sekiranya Tuhan itu wujud dengan kaedah daur dan daur dan tasalsul itu. Sebab kaedah daur dan tasalsul ini menggambarkan Tuhan itu ada permulaan kejadian dia. Itu maksudnya. Itu dari qidam, kan? Ada pun yang ketika Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan baqa. Dalil Al-Quran tak ada masalah, kan? Kita dah ada dalil Quran dah. Ini sekiranya Allah ingin berhujah dengan dalil akal. Baqa, dalil baqa Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah. Walaupun Allah Ta'ala sebut wajah, wajah itu maknanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala, maka kekallah wajahnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah zat Tuhan. Ada satu golongan dalam Al-Quran yang dia faham zahir ayat Al-Quran. Ulama dah berikan kaedah, bila ada ayat Quran yang maknanya kesamaran. Apa maksud kesamaran? Bermaksud kesamaran itu makna dia seakan-akan makhluk. Itu yang kesamaran. Bila ada ayat Quran yang ayat itu kesamaran maksud dia, kenapa namakan kesamaran? Sebab maksudnya seakan-akan Allah itu macam makhluk. Itu namanya mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat kesamaran mutasyabihat ini ada kaedah ulama ahli sunnah untuk faham ayat itu. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa bila datang ayat-ayat mutasyabihat yang kesamaran makna dia, kaedah pertama berhenti untuk memahamkan, berhenti untuk memikirkan ayat itu. Habis kalau berhenti fikir dia,
serahkan saja makna pada Allah dan sebut tak tahu. Nama dia taslim, nama dia, ataupun tafwid. Tafwid ni kita tak tahu makna dia, wallahu a'lam. Apa maksud Ar-Rahman 'ala arsyistawa? Ayat tu menggambarkan Allah Ta'ala macam makhluk duduk-duduk pula dekat arash. Ar-Rahman 'ala arsyistawa, Allah Ta'ala di atas arasnya bersemayam duduk. Itu ayat yang menyerupai makhluk, mutasyabihat. Kaedah pertama, jangan sebut apa-apa. Khabar tak tahu dia bilang. Wallahu a'lam. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Serah pada makna Allah. Kami tak pandai mentafsirkannya. Sebab kamu kalau tafsirkan takut salah. Tafsir itu pertama. Yang kedua, ulama takwil. Maksudnya takwil, mentakwilkan. Bagi golongan yang menafikan takwil Quran ni, macam mana nak nafikan bahawa Quran tu boleh ditakwil-takwilkan? Sedangkan hadis secara jelas Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Doa Nabi kepada Abbas dua. Satu, faqih agama, kemudian pandai takwil Quran. Jadi kalimah ta'wil tu dah ada dah pada zaman Nabi. Apa Nabi doa kepada Abdullah bin Abbas? Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah faqihkan Ibnu Abbas ini dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajar dia ta'wil. Ta'wil Quran. Masa ada ilmu ta'wil. Jadi ulama takwil makna dia. Yang kata bersemayam itu bukan bersemayam, maksudnya menguasai arash. Maka bersih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Allah Ta'ala menguasai arash. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan manusia. Bagi satu puak ni kata Tuhan kata tangan-tangan lah, maka mereka mengatakan Tuhan ada tangan. Kita tak boleh. Sama ada kita serahkan makna kepada Allah, wallahu a'lam. Itu baru mazhab salaf. Mazhab salaf yang sebenar, serahkan makna pada Allah, itu baru mazhab salaf. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah dua-dua dia ada. Dia ada salaf, dia ada khalaf. Ahli sunnah wal jamaah dia ada dua, salaf dan khalaf. Salaf yang sebenar beritahu wallahu a'lam, itu salaf yang sebenar. Adapun ta'wil itu khalaf, mazhab yang terbelakang. Ta'wil beri makna yang selayaknya. Maka ulama ahli sunnah mentakwil, dia mengatakan tangan Tuhan itu bermaksud kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan mengatasi kekuasaan manusia, betul lah. Sebab tu ulama dia ambil juga kata-kata Arab, kata-kata syair orang Arab. Orang Arab pun guna bahasa Melayu pun ada. Bahasa Melayu pun ada. Orang politik dia bercakap, dia guna bahasa kiasan. Maka dia kata takat jongpul ni, dia kata dalam genggaman lah. Kalau takat jongpul ni dalam genggaman saya lah. Kalau orang cakap macam tu, takkan kita tak percaya tuan-tuan nak genggam jongpul ni. Nak genggam nasi pun tak payah dah. Boleh kita genggam nasi sepigan? Tak payah dah. Mana? Kau ni tak belajar ke apa? Tak belajar. Sama ada dia malas, tak reti, tak faham maksudnya, dia nak genggam jongpul tak faham. Kau tak faham, tentu orang. Ataupun takwil, tak. Dia bukan genggam, dia mengatakan dia akan menguasai jongpul ni. Tak? Jadi kata ulama, apabila Allah Subhanahu menyebut wa yabqa wajhu rabbika,
Allah Ta'ala firman Al-Quran, kullu man 'alaiha fan, semua yang wujud, semua makhluk akan binasa, yang kekal wajhu rabbika, wajah Allah. Allah Ta'ala sebut wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tak hanya wajah. Ahli sunnah wal jamaah memahamkan ayat ini dengan dua kaedah. Yang pertama, khabar tak tahu apa maksud wajah Allah, wallahu a'lam, serah pada Allah Ta'ala. Ataupun takwil, ulama yang takwil masuk wajah adalah zat Allah, diri Allah. Wajah Allah maksud diri Allah. Ada pun puak yang ni, ya, dia kata Tuhan ada wajah, wajahlah, gitu. Tuhan ada wajah, cuma wajah Tuhan tu tak macam kita lah, dia handsome lagi. Kemudian kita tolak, kita berhujah kepada golongan yang kata Tuhan ada wajah. Bermaksud Tuhan ada anggota-anggota, ya Tuhan ada anggota dia. Kan Tuhan sebut dia ada tangan. Ada menyebut, ada Quran, Allah kata dia ada mata. Jadi bagi golongan yang kata Tuhan punya anggota ni, sebab Tuhan kata kekal di wajah dia, kita kata hujah dia balik. Oh, kalau begitu maksud dia nak ambil makna bulat-bulat macam tu. Oh, kalau begitu bila hari kiamat nanti semua alam ini hancur, termasuk semua anggota Allah yang kekal wajah Tuhan ya. Kalau maksud kaki hancur, tangan hancur, lutut dia hancur. Sebab Tuhan sebutnya tu lulu itu yang kekal hanya wajah. Jadi bila berlaku kiamat nanti semua hancur, badan Tuhan pun hancur, yang tinggal muka dia. Sebab Tuhan sebut macam tu. Jadi jawab dia kata. Jadi mustahil pemikiran macam tu. Sebab tu ulama Ahlussunnah menyebut yang dimaksudkan wajah Allah adalah diri Allah, zat Allah. Yang baru kita dah sebut dah, zat Allah tidak menyerupai makhluk. Bukan ada kuasa ada takat mana, bukan ada anggota macam kita bercakap dengan lidah dan sebagainya. Bagaimana Allah Ta'ala itu tidak boleh dipertanyakan. Wa kaifiyatul majhul, wa kaiful majhul, kata Imam Malik. Kaifiat Allah Ta'ala ini majhul, tidak diketahui. Maka baka Allah Ta'ala itu disebut dalam Al-Quran. Bagaimana baka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut akal. Kita akal lah ni. Yang ketiga dari baka, iaitu jikalau tiada wajib bagi Tuhan itu bersifat dengan baka, nescaya ternafi daripada bersifat qidam. Bila Tuhan itu bukan baka, maka berarti dia bukan qidam juga katanya. Kerana ada wujudnya pada ketika itu wujud yang harus. Maka yang harus tidak ada wujudnya melainkan baharu. Tiap-tiap yang baharu itu melazimkan berkehendak kepada yang membawa akan dia. Sama ada membawa kepada teori daur ataupun teori tasalsul, maka itu juga mustahil. Dan lagi kaedah ulama usuluddin, tiap-tiap yang wajib qidam, tiap-tiap yang wajib qidam sedia kala, maka mustahil adam, mustahil dia akan binasa. Yang demikian, tiap-tiap yang sabitlah bagi Tuhan bersifat dengan bersifat baqa, dan dalil naqlinya dari Al-Qurannya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua sesuatu akan binasa, yang kekal adalah wajah, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun yang keempat, yang keempat ulama kata masuk tajuk yang keempat itu bicaralah dengan mendalam, dengan panjang lebar katanya. Apa dia yang keempat? Iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Di sinilah
ulama minta kita menghuraikan dengan panjang lebar untuk kita nampak kesalahan pendapat golongan yang nisbi. Kalau kita tidak bicara sungguh-sungguh mukhalafah ta'ala hawadis ni, maka tertipu kita dengan kata-kata golongan B yang tak boleh kita terima ini. Iaitu sifat Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu, bermaksud Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Yang mana kita sebut dahulu, apa maksud Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk? Maka ulama huraikan. Yang pertama, Allah Ta'ala itu tidak berada pada arah yang tertentu. Sebab yang nama arah-arah ini adalah makhluk. Mana dia bintang, bintang ketek itu. Ketek bintang. Ada arah. Sebab itu di antara menafikan sifat Allah Ta'ala bersama dengan makhluk ini, dia bukan seperti makhluk ada arah. Jadi disebut Allah Ta'ala itu bukan berada pada arah yang enam, jihatus sit. Menafikan Allah Ta'ala berada pada jihah yang enam. Allah Ta'ala itu bukan di atas, bukan di bawah, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang. Jadi golongan ni dia tolak ni. Mana boleh Tuhan tidak ada arah, dia kata. Dia tak habis baca kitab Asy'ariyah ni. Habis dekat akhirat syurga nanti kita nak pandang Tuhan ni bolah mana? Kata dia, mestilah dapat. Kata dia. Sebenarnya kita dah sebut dah dalam apa ni, dalam kitab Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana keadaan manusia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan ada saiz dia, panjang mana, lebar mana, tinggi mana. Menafikan Allah Ta'ala. Menafikan Allah SWT punya jirim, jisim macam kita, anggota tubuh badan dan sebagainya. Dalil mukhalafatu ala hadis, iaitu jikalau Tuhan serupa dengan yang baharu, jikalau Tuhan serupa dengan yang baharu, nescaya jadilah Tuhan ini baharu juga. Kerana barang yang boleh jadi atas salah satu daripada dua yang serupa itu harus pula atas yang lainnya. Maka baharu Tuhan itu mustahil. Jika Tuhan serupa dengan yang baharu, maka jadilah Tuhan itu baharu. Kalau Tuhan ini serupa dengan makhluk, maka Tuhan itu dia bukan makhluk. Kerana barang yang boleh jadi atas salah satu daripada duanya serupa itu harus pula tadi. Maka baharu Tuhan itu mustahil. Kerana telah wajib bagi Tuhan bersifat dengan qidam dan baqa. Yang demikian tetaplah Tuhan itu bersalahan dengan segala yang baharu, sebagaimana dalil naqlinya laisa kamitsli syai'. Jadi sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis ini diambil daripada firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Tidak ada yang serupa dengan Allah itu sesuatu pun. Ataupun seperti surah Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Sebab itu dia kata setiap sifat 20 itu ada dalam Al-Quranul Karim. Dari dia wujud Allah Ta'ala adalah dari dia. Qidam kita dah sebut dah, huwal awwalu, baqa kita dah sebut dah. Mukhalafatahu ta'ala li hawadis. Kalau nak cari ayat Quran memang tak ada. Adakah ayat Quran mukhalafatahu ta'ala li hawadis? Memang tak ada. Tapi makna dia ada. Seperti ayat laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada yang menyerupa dengannya sesuatu pun. Itulah mukhalafah ta'ala al-hawadith. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tidak sesuatu, itulah mukhalafah al-hadis. Jadi kesimpulannya, sifat 20 itu semua ambil daripada Al-Quranul Karim. Sama Allah Ta'ala Maha mendengar. Kita ambil di mana? Allah Ta'ala mendengar Al-Quran. Allah Ta'ala Maha melihat. Kita ambil mana? Ambil Al-Quran. Sifat iradah, kita ambil dari kitab Hindu. Dapat Al-Quran, innama idza arada syai'an, innama idza arada, berkehendak. Sifat qudrah, sifat kalam, ambil dari mana? Semua dalam Al-Quran. Jadi jangan kita gonta dan goyang bila orang tua belajar sifat 20 ini falsafah. Falsafah mana dia ambil dia kata kita belajar ilmu falsafah. Tak? Kita tak belajar ilmu falsafah. Kita belajar daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala mukhalafah ta'ala al-hawadith. Sebab Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama sesuatu. Bahkan ulama huraikan lagi makna laisa kamitslihi syai'. Ulama huraikan lagi makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu kaedah yang diletakkan oleh ulama dalam faham ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran, kalau kita tengok, ulama bagikan Al-Quran itu dengan dua bahagian. Satu dinamakan ayat muhkam, muhkamat. Satu lagi ayat mutasyabihat. Kepahaman Quran itu ada dua, kata ulama. Satu dinamakan ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat muhkam. Apa itu ayat-ayat muhkam? Ayat-ayat muhkam ini ayat yang jelas makna dia dan tak ada takwil-takwil. Tak ada double meaning, bahasa jombolan. Bila kita baca tu memang itulah maknanya. Tak ada dia makna-makna yang lain. Itu daripada muhkamat. Sebagai contoh ayat muhkamat, ayat yang menceritakan bahawa Allah Ta'ala itu harus dilihat. Ayat yang menceritakan bahawa di akhirat nanti Allah Ta'ala melihat Allah. Jadi ayat yang mengatakan bahawa kita akan melihat Allah di akhirat, ayat itu muhkamat. Muhkam bermaksud tak ada makna lain. Apa firman Allah? Firman Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah Ta'ala mengatakan wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah manusia nanti akan bercahaya, ceria, gemilang. Nadhirah, nadhirah ni bercahaya, suka, gemilang, tu maksud nadhirah. Kenapa? Wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah manusia ketika itu bercahaya, gemilang. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kerana melihat kepada Tuhan. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Nazirah. Jadi ayat itu dikatakan ayat muhkamat. Kenapa bermaksud tak ada mana lain? Agak itu dia tak ada lihat tu tak? Tak, Tuhan tak lihat. Tak ada mana lain. Itu muhkamat. Dan ada Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada yang kesamaran maksud dia. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar bagaimana cara nak memahami ayat mutasyabihat. Al-Quran ada maka bukan cara memahami ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat, ayat yang kesamaran maksudnya seperti Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy, Allah Ta'ala ada wajah. Bahkan dalam Al-Quran ada juga ayat yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala menyingkap betis dia.
tersingkap betis Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada mata, Allah Taala ada tangan. Itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang kesabaran maksudnya. Kemudian ulama memberikan kaedah begini. Sekiranya bertembung ayat muhkamat dengan ayat mutasyabihat, maka kalah mutasyabihat. Sekiranya bertembung ayat mutasyabihat dengan muhkamat, maka kalah mutasyabihat. Sekiranya kita memahami ayat mutasyabihat berlawanan dengan ayat yang muhkamat, cara kepahaman kita bukan ayat itu berlawan, tak ada ayat Quran yang berlawan, tak ada. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang berlawan sama dia, tak ada. Kalau ada berlawan, itu ada satu kaedah yang lain. Sebenarnya ayat itu ayat nasakh, telah dinasahkan, atau ada makna kepahaman yang perlu kita faham. Ada ayat yang berlawan dalam Quran. Ayat-ayat yang nasah lah dan dinasahkan. Tapi kalau ayat itu berlawanan maksud dia, maka kalah ayat mutasyabihat, menang ayat muhkam. Sebagai contoh apa? Sebab itu kepahaman orang yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di arasy, memang dia duduk di arasy. Tuhan duduk di arasy. Sebab Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah Ta'ala tu ada tangan, Tuhan ada tangan, kata dia. Surah Al-Quran. Maka ayat yang muhkamat apa dia? Ayat yang muhkam ni, ayat yang kita baca ni. Apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Itu ayat muhkam. Ayat muhkam, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai dengan makhluk dia. Allah Taala tidak serupa dengan makhluk dia. Ini ayat muhkam. Ayat yang jelas maksud dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat muhkam. Allah Taala tidak menyerupai sesuatu pun. Ayat muhkam. Bila orang mengatakan Tuhan ada tangan, maka ternafi dengan ayat Quran laisa kamitslihi syai'. Sebab ayat yang mengatakan tangan Tuhan itu ayat mutasyabihat nama dia. Kemudian dalam perkara akidah kita tidak bersandar kepada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ini ayat yang kesamaran, maka tidak boleh dijadikan asas akidah. Akidah mesti dalil qat'i, dalil yang jelas. Seperti akidah kita Tuhan itu mendengar, sebab ayat dia qat'i, wa huwas samiul basir. Qat'i. Sebab itu dijadikan akidah. Akidah kita Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Akidah kita Tuhan berkuasa, qudrah. Sebab ayat dia muhkam, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi akidah kita semua ayat yang muhkam. Kita tak gunakan ayat mutasyabihat sebagai akidah. Golongan ini ayat mutasyabihat dijadikan akidah dia. Tuhan duduk di langit, akidah dia. Mana ayat dia? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Ini ayat mutasyabihat. Akidah dia Tuhan ada tangan. Mana dalil? Yadullah. Ini ayat mutasyabihat. Yang kesamaan masuk. Kita tidak jadikan akidah yang mutasyabihat. Jadi akidah dia Tuhan duduk di langit. Akidah dia Tuhan ada tangan. Akidah dia termasuk hadis. Hadis jariyah. Hadis jariyah, hadis ni disebut hadis yang muttaribun. Muttarib ni hadis yang sanad dia berbeza-beza. Kalau bagi ilmu hadis dia tahu. Hadis jariyah ni salah satu dia ada hadis muttaribun. Muttaribun ni hadis yang berbeza-beza makna dia. Ada riwayat jariyah tu disebut fis sama',
Ada riwayat mengatakan jariah itu bercakap. Ada riwayat mengatakan jariah itu bisu. Dia tak sebut pun, dia tunjuk tangannya. Jadi riwayat hadis tu berlawan-lawan maksud dia. Satu hadis tak kuat. Orang ulama kata kalau diterima lah riwayat hadis itu, maka hadisnya bukan hadis yang muhkam. Dia hadis yang mutasyabihat juga. Sebab dia mengatakan Allah di langit itu mutasyabihat. Ayat mutasyabihat bukan ayat yang bukan hadis-hadis yang muhkam. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak jadikan dalil-dalil mutasyabihat sebagai akidah. Maka untuk memahamkan Tuhan, keberadaan Tuhan itu di langit, itu bukan akidah. Sebab dalil dia mutasyabihat. Dan bagi kita pula, kita kata berlawan dengan ayat yang muhkam. Ayat yang muhkam dia laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak sama dengan sesuatu. Jadi bila dipahamkan Tuhan bersemayam di arash, kita tolak faham, bukan tolak ayat. Kita tak tolak ayat Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Kita tak tolak ayat tu. Yadullah fawqa aydihim. Kita tak tolak ayat tu. Jadi puak sana dia cuba nak tembak kita, dia tembak yang salah. Dia kata kita tolak ayat Al-Quran. Kita tak tolak ayat Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Yang kita tolak faham macam mereka faham tu, kita tolak. Kita tak faham macam tu. Itu kita tolak, bukan kita tolak. Dia tak dapat nak tembak, dia tembak ya. Dia kata kita tolak ayat Quran, kita tolak apa yang Tuhan sebut. Kita tak tolak apa yang Tuhan sebut. Kita tolak bagaimana yang mereka faham tak ada ayat tu. Itu kita tolak. Kita tak tolak ayat Allah. Sebab itu kita faham dengan cara yang betul. Maka kita kata bersemayam Ar-Rahman 'ala istawa itu bukan duduk tapi menguasai. Sebab itu kalau kita baca dalam bahasa Arab, dia kata istiwa bermakna istaula. Istawa bermakna istaula. Duduk bermaksud menguasai. Jadi kalau menguasai arash, itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia menguasai arash. Maka jadilah kepahaman kita bahawa ayat-ayat mutasyabihat itu ayat yang lemah. Ayat mutasyabihat, kepahaman dia bukan ayat lemah tak. Ada pun yang kelima, dalil qiyamuhu ta'ala binafsi. Ini satu lagi. Dah Allah Ta'ala bersalah dengan sesuatu, kemudian akidah kita Tuhan itu berdiri dengan dirinya sendiri. Bermaksud Tuhan tidak memerlukan arash. Sebab wujud Tuhan dengan sendirinya. Allah Ta'ala tak perlu makan. Macam kita ni berhajat pada nasi. Tak makan nasi lemah. Makan ujianai ni tak? Tak dapat dah. Pakistan ni lah. Jadi makan pun kita bergantung kan. Jadi lemah gitu. Allah Ta'ala qiyamuhu binafsihi. Habis selesai kita. Bersih. Sebab itu bila baca akidah Asy'ariyah ni bersih. Sebab itu Imam Abdullah Al-Haddad kun asy'ariyan fi i'tiqadika. Jadilah kamu Asy'ari, bermaksud ikutlah kaedah kepahaman, ikut kaedah Asy'ari dalam faham Allah Subhanahu wa taala. Fi i'tiqadika, dalam i'tiqad engkau. Apa maksud Asy'ari? Kita belajar sifat 20 juga. Kita belajar mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Apa maksud Asy'ariyah? Kita bayar qiyamuhu bi nafsihi. Kita sebut dua ni selesai. Mukhalafatu 'ala al-hawadithi. Allah Ta'ala tidak sama dengan baharu. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi. Allah Ta'ala itu berdiri dengan dirinya sendiri. Habis. Allah Ta'ala tidak memerlukan alam dunia. Allah Ta'ala tidak memerlukan alam barzakh. Allah Ta'ala tidak memerlukan alam akhirat. Alam akhirat itu juga alam. Beza dia alam akhirat baqa. Alam syurga. Syurga itu juga alam. Beza dia, syurga itu alam yang baqa.
Dunia alam yang fana, tetapi tetap alam, ataupun tetap makhluk. Syurga tetap makhluk. Jadi Allah Ta'ala bukan dalam syurga, bukan dalam syurga, bukan dalam akhirat, ya. Kalau Allah Ta'ala berada dalam syurga, bermaksud Allah Ta'ala memerlukan syurga. Jadi Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, dia berdiri dengan dirinya sendiri. Habis dia tidak memerlukan masuk, tidak memerlukan apa saja. Sebab Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri. Qiyamuhu binafsih. Jadi kita menyebut Allah itu qiyamuhu binafsih, dia berdiri dirinya. Maka bila kita faham macam tu, akidah kita bersih. Kata Imam Al-Haddad, kun asy'ariyan fi i'tiqadika fahuwa min halus safi. Itu adalah jalan yang bersih, minaz zairi wad dalali, daripada bengkang-bengkok dan sesat katanya. Tersesat faham kita tentang Allah. Itu kata ulama-ulama yang besar dalam ahli sunnah wal jamaah. Salah bila kita bayangkan Tuhan itu berada di langit. Salah. Di puak ini, cara dia membayangkan Allah ada di langit. Jadi satu kepahaman yang salah, kotor, rosak, ya. Sehingga dikuatkan lagi. Kan ulama kita saja dia nak tes, ya. Oh, kalau begitu Allah Ta'ala berada di langit. Mereka mengatakan Allah Ta'ala berada di langit. Oh, kalau begitu orang yang berada di atas kemuncak Gunung Kinabalu lebih hampir kepada Allah berbanding orang yang duduk di bawah. Ya, betul dah tu. Oh, kalau begitu masuk kalau orang naik ke terbang ke atas, dia lebih hampir kepada Allah berbanding dengan bumi. Dia terpaksa jawab macam tu. Dia terpaksa akur, yo. Sebab dia letakkan jarak, dia letakkan Allah Ta'ala belah atas, ya. Maka dia terpaksa akur. Maka dia betul lah. Jadi nak hampir Allah Ta'ala naik ke terbang, ya. Jadi mereka kata kan wasak. Faham tentang Tuhan tu awal-awal dah wasak ada kata. Sebab tu akidah ni asas agama. Ya. Jadi nak belajar akidah kita akidah Asy'ariyah gitu. Kenapa? Sebab inilah faham yang betul. Qiyamu ta'ala qiyamu bi nafsihi. Maka dalil Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri-sendiri ada dua jalan dia kata. Yang pertama dalil menafikan Tuhan berkehendak kepada tempat. Ya. Bila sebut kata antara qiyamun bi nafsi, sebab itu kata Allah Ta'ala tidak bertempat. Jadi selalu kita sebut Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Kita kata Allah wujud bila makan. Kita kata Allah wujud bila makan. Saya pun dia palak dia dengar benda tu. Sebenarnya kita ambil daripada mana Allah Ta'ala wujud bila makan. Allah wujud bila makan ni kita ambil daripada kaedah qiyamuhu bi nafsihi. Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Maka Allah Ta'ala tidak memerlukan langit, Allah Ta'ala tidak memerlukan arash dan sebagainya. Sebab akidah kita qiyamuhu bi nafsihi. Allah Ta'ala berdiri dengan dirinya sendiri. Maka dikatakan yang pertama menafikan Tuhan berkehendak kepada tempat berdiri, yaitu jika Tuhan tidak berdiri dengan sendiri, maka dia boleh ada tempat. Kalaulah Tuhan itu berdiri pada sesuatu, saya Tuhan berhajat kepada sesuatu itu kan. Dan saya berkehendak ia kepada tempat berdiri. Yang demikian jadilah Tuhan ketika itu sifat bukan zat, yaitu mustahil. Kerana jika Tuhan itu sifat
Kerana jika Tuhan itu sifat, saya tidak ada ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawi. Jadi dia menafikan Tuhan itu, menafikan Tuhan kita. Akidah. Jadi ada satu golongan yang beriktikad Allah Ta'ala itu tidak ada zat dia. Ada golongan beriktikad Tuhan itu tidak ada dirinya, tak ada. Jadi golongan ini beriktikad Tuhan itu adalah berbentuk ma'nawi. Allah Ta'ala berbentuk kuasa. Ada satu kuasa, tapi benar tak ada. Itu maksud sifat. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu sifat sahaja, tanpa ada zat dia. Jadi kalau Tuhan itu sifat sahaja, bagaimana sifat itu bersifat dengan sifat yang lain? Maka sekiranya Tuhan itu hanya sifat, maka bagaimana dia bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah? Karena sifat ada bersifat itu mustahil. Mana ada sifat bersifat? Yang bersifat itu adalah zat. Ada zat. Ini baru dia bersifat. Sifat dia biru, lepe. Sifat dia borek dia lebih kurang 1 gram. Dia tak boleh. Sifat dia lepe. Apa sifat lepe? Tak boleh lagi dah. Tak boleh dah berdiri pada sifat dah. Sifat dia berdiri pada zat. Ada benda dia, baru sifat ada dekat benda ni kan. Jadi benda dia ada, sifat dia apa? Jadi kalau orang beranggapan Tuhan itu hanya sifat saja, tak ada zat, macam mana ada daripada sifat itu adalah sifat yang lain? Maka itu mustahil sifat. Jika Tuhan itu sifat dan saya tidak, ia bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kerana sifat ada bersifat itu mustahil. Sifat dia tak boleh bersifat dah. Padahal zat Tuhan wajib baginya bersifat. Yang bersifat itu adalah zat. Diri Tuhan itu bersifat. Maka zat Tuhan itu bersifat dengan sifat ma'ani. Zat Tuhan itu bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Yang demikian bukanlah ia sifat. Jadi Tuhan itu bukan semata-mata sifat, maka tetaplah ia zat. Maka Tuhan itu adalah ada dirinya, ada zatnya, maksudnya ada dirinya. Dan dirinya Allah tidak sama dengan makhluk. Bahkan nak membayangkan pun tak mampu gitu. Bahkan kalau kita bayangkan salah. Fahuwa khilafu dzalika, nadri kullu ma khatara bi balika fahuwa khilafu dzalika. Setiap yang kita terbayang tentang Allah semua tak penuh. Maka wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Yang demikian bukanlah ia sifat, maka tetaplah ia zat. Yang pertama, Allah Ta'ala itu adalah zat. Yang kedua, menafikan Tuhan daripada berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu jikalau tiada ia berdiri dengan sendirinya dan saya berkehendak ia kepada menjadikannya. Tadi kita dah bicara dah bahawa Allah Ta'ala itu mustahil ada yang menjadikan dia. Kalau ada yang menjadikan Tuhan, sama ada dia kejadian yang berpusing ataupun kejadian yang bertasalsul, maka itu mustahil. Maka apabila Tuhan itu tidak ada yang menjadikan dia, bermaksud dia jadi, telah menjadi dengan sendirinya, dan tiada dimulakan dengan tiada, bermaksud sedia kala kewujudan dia, dan dia berdiri dengan dirinya, bermaksud dia tidak memerlukan sesiapa pun.
Maka qiyamu bi nafsihi, maka iaitu jikalau tiada ia berdiri dengan sendiri, nescaya berkehendak kepada menjadikan dia, iaitu mustahil. Kerana jika berkehendak kepada menjadikan dia, jadilah dia baru. Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada seseorang yang menjadikan dia, maka jadilah Allah Ta'ala itu qiyamuhu bi nafsihi, dia berdiri dengan sendirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan kan? Kita dalam ni kita buka soalan sih. Kalau ada yang tanya lah. Kalau ada kita bincang. Kalau tak ada, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana